Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Dan kalau pada Hari Guru, Agenda Awani meraihkan Hari Guru dengan membuat diskusi dengan Ketua Pengarah. Kali ini kita ingin mendapatkan pandangan. Tentunya tokoh yang paling penting adalah guru itu sendiri. Dan kalau mereka sudah dinobatkan sebagai tokoh guru, maka merekalah antara guru yang paling harus saya berbual dan dapatkan pandangan. Lebih-lebih lagi kalau mereka juga adalah tokoh kepimpinan pendidikan. Jadi malam ini hanya untuk dua tokoh. Seorangnya tokoh guru 2020 untuk Malaysia, seorang lagi adalah tokoh kepimpinan pendidikan 2020 untuk Malaysia. Tetapi sebelum saya kenalkan mereka, saya ingin mencuri sedikit masa kerana topik ini juga dekat di hati saya dan ramai orang yang mungkin segenerasi dengan saya, yang rata-ratanya adalah anak-anak guru-guru yang sekarang mungkin telah pun bersara dan juga mereka yang berkhidmat dalam pengurusan pendidikan. Mungkin pada mereka yang telah pergi, termasuklah tokoh-tokoh guru kebangsaan yang telah pun pergi meninggalkan kita, termasuklah datuk saya sendiri, tokoh guru kebangsaan 1995, arwah Datuk Haji Wan Din, Cik Mat. Marilah kita berikan sedikit masa untuk kita sedekahkan Al-Fatihah untuk yang bukan beragama Islam. Anda boleh bertafakur sekejap mengenangkan guru-guru kita ini. Terima kasih kepada semua. Saya ingin mulakan. Saya kenalkan panggilan manjanya, saya pergi menyelidiki di Google ya. Panggilan manjanya adalah Bonda. Beliau adalah Puan Nurhaini Abu Bakar. Sebelum ni semua dia menanglah daerah, negeri, ikon negara, dan tahniah tahun ini sebagai penyandang anugerah Tokoh Guru 2020, Puan Nurhaini Abu Bakar ataupun Bonda. Seorang lagi tokoh yang cukup hebat juga, Tuan Haji Aminuddin Adam. Beliau memenangi anugerah Tokoh Kepimpinan Pendidikan 2020. Beliau adalah mantan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Operasi, tetapi sejarahnya panjang. Guru SMK Tanjung Datuk di Pengerang, guru Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, pensyarah Maktab Perguruan, penolong kanan HAM, penolong kanan 1, sekolah berbeza Maktab Sultan Abu Bakar, pengetua SMK Taman Pasir Putih dan Pelangi. Saya nak cakap semua penuh, tak boleh. Tetapi sampai ke PPD, bulannya Timbalan Pengarah dan Ketua Nazir dan seterusnya sebagai Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Operasi dan bersara wajib pada 2018. Saya rasa Bonda bersara pada 2017. Tetapi yang kita nak tarik keluar malam ini, sempena dengan juga era pandemik ini, ramai yang melihat kepada bidang pendidikanlah yang akan membawa kita ke arah kualiti kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, kualiti pendidikan kita perlu bertaraf yang tinggi. Dan itu saya nak bagi peluang kepada Bonda, Puan Nurhaini, untuk memberikan pengalaman bagaimana dari sekolah di Terengganu pergi ke sekolah di Lembah Kelang dan boleh jadikan sekolah itu sekolah yang akhirnya berprestasi tinggi dengan begitu konsisten sekali. Itu yang kita perlukan. Tolonglah ceritakan. Ya, saya bermula menjadi guru pada tahun 1981 di SK Sultan Sulaiman II, Kuala Terengganu. Setelah 23 tahun berada di negeri Terengganu, tempat asal saya berhijrah kerana mengikut suami ke SK Jalan 3 Bandar Baru Bangi pada tahun 2003 dan berada sebagai guru, dan selama 36 tahun menjadi guru, termasuklah 24 tahun sebagai guru, 4 tahun sebagai guru penolong kanan dan 8 tahun sebagai guru besar. Dan akhirnya saya bersara di SK Jalan 3 Bandar Baru Bangi, sekolah berprestasi tinggi. Ya. Jadi kalau 36 tahun itu ranjau, onak dan duri saya lalui, tapi saya seronok menjadi guru, dan guru adalah seorang yang telah menyebabkan saya menjadi orang yang berguna pada hari ini.
Dan saya sentiasa menghargai dan refleks diri saya terhadap guru-guru yang telah mengajar, membimbing, mendidik sehingga saya menjadi orang yang cemerlang, dapat membangunkan anak bangsa yang berkualiti dan membangunkan sekolah biasa menjadi sekolah berprestasi tinggi. Ya, sebuah sekolah apabila kita dipilih sebagai sekolah berprestasi tinggi, ia mempunyai budaya kerja yang cemerlang di mana mempunyai pencapaian akademik, co-curriculum dan semua aspek pendidikan cemerlang. Dan juga sekolah ini menjadi showcase negara dan muridnya berkembang secara holistik, bersaing di persada antarabangsa. Dan saya rasa sekolah itu dapat dijadikan sekolah cemerlang di atas 3 faktor utama, iaitu kepimpinan yang efektif, guru yang berkualiti dan murid yang sentiasa mempunyai potensi untuk bersaing di persada antarabangsa, di samping sokongan kuat ibu bapa, komuniti setempat dan juga stakeholders Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD. Dan saya terlibatlah direct dengan PPD Hulu Langat Selangor. Bonda tak lagi dalam perkhidmatan, jadi boleh cakap apa yang Bonda nak cakap. Jadi dengan penuh jujurnya saya bertanya soalan ini, dengan penuh rendah dirinya sebagai anak dan cucu guru-guru. Kenapa sekarang begitu dipertikaikan kualiti sistem pendidikan kita kalau 3 perkara yang Bonda katakan tadi itu boleh dilakukan pada sejati ataupun itu nama panggilan bagi sekolah Bonda dulu. Kenapa persepsi masyarakat kini agak menaruh sanksi pada beberapa ketika dan di beberapa tempat tentang kualiti yang dimaksudkan oleh Bonda tadi? Mungkin faktornya adalah antaranya ibu bapa rasa kepercayaannya kepada sekolah mungkin berkurangan kerana kadang-kala sebab 1-2 perkara yang kecil dibesarkan dan juga pandangan Bonda lah perkara yang kita boleh tanangi dengan bijak, insya-Allah ibu bapa dan masyarakat dapat merasa boleh diselesaikanlah apa pun. Boleh diselesaikan, ya. Okey. Bonda pegang tu dulu ya. Saya ingin terus dengan Tuan Haji. Kerana Tuan Haji, Bonda di barisan depan walaupun mentadbir, tapi Tuan Haji mentadbir untuk keseluruhan membantu pentadbiran kementerian untuk melihat seluruh operasi pendidikan Malaysia. Tuan Haji, sebelum saya tanya tentang isu persepsi dan sebagainya, sejarah Tuan Haji yang panjang bermula di sekolah sampailah ke kementerian itu, bagaimana Tuan Haji merumuskan pendidikan di Malaysia dewasa ini? Apa yang saya lihat ialah daripada mula saya menceburkan diri dalam bidang pendidikan, iaitu pada tahun 81, hinggalah pada sekarang 2018, kita lihat bahawa perubahan yang begitu besar di dalam sistem pendidikan kita, yang mana tuntutan masyarakat yang begitu tinggi, ekspektasi masyarakat terhadap pendidikan itu begitu tinggi. Sebab itulah sekolah, terutama guru-guru, perlulah mengemaskinikan teknik-teknik ataupun kaedah-kaedah pengajaran dia. Kerana tuntutan dulu berbeza dengan tuntutan sekarang. Kalau kita lihat dalam dia punya perkembangan tu, kalau dulu ni ekspektasi ibu bapa tidak berapa tinggi. Asalkan anak dia pergi ke sekolah, kemudian diserahkan kepada sekolah asalkan dia boleh membaca dan menulis. Tetapi apabila zaman itu berubah, tuntutan itu makin tinggi ekspektasinya. Apabila ibu bapa sudah berpendidikan, jadi dia hendakkan anak dia lebih daripada apa yang dia dapat. Sebab itulah satu ketika dahulu mereka menekankan kepada berapa banyak A. Jadi kejayaan seseorang murid itu bergantung kepada berapa banyak skor A yang dia dapat.
Okey. Jadi ini yang menyebabkan kadang-kadang ibu bapa tak berpuas hati pasal ekspektasinya tinggi dan kita lihat kena lihat bahawa anak-anak kita ni ada kepelbagaian pencapaian dia. Okey. Jadi apa yang sebenarnya yang kita nak capai? Adakah kejayaan dari segi akademik ataupun kita nakkan kualiti modal insan yang kita nak lahirkan? Kalau nak dua-dua macam mana Tuan Haji? Dia kalau memang nak kedua-dua tetapi kena ada dia punya peringkat-peringkat pencapaian. Okey, sebab itu fasa lah. sekarang ni dalam sebab tu guru kita kena mempelbagaikan kaedah pengajaran dia. Ya. Yang mana sekarang ini difokuskan kepada pembelajaran abad yang ke-21. Ya. Yang kita nakkan abad yang ke-21 ini ialah kita nak lahirkan modal insan melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan dan juga pembelajaran yang bermakna kepada murid tadi. Dan murid boleh menggunakan hasil pembelajaran dia untuk mendepani cabaran abad 21. Okey. Tuan Haji, saya lihat Tuan Haji juga dulu begitu melihat kepada pendidikan matematik dan sains antara portfolio yang Tuan Haji lihat sama ada secara seminar dan sebagainya. Tetapi kini minat sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik di Malaysia menurun. Malah bilangan dan purata pelajar yang memilih itu juga semakin berkurangan. Jadi di mana yang kita boleh tambah baik ni Tuan Haji? Kerana sekarang tentunya bila dah bersara, lebih boleh melihat ke dalam berbanding ketika berada di dalam itu. Dia berkaitan dengan minat dari segi minat murid dalam bidang sains dan kejuruteraan ni. Kalau kita lihat rungutan daripada universiti mengatakan mereka nak dapatkan pelajar-pelajar dalam bidang itu masuk ke universiti berkurangan. Ya. Ini sebenarnya bagi saya lah ada kaitan dengan mungkin anak-anak kita ni melihat bahawa dia punya masa depan dia tu kan. Masa depan dia kalau dilihat dalam bidang sains tu dia agak terhad. Ya. Kalau bandingkan dengan bidang kemanusiaan. Okey. Kan? Jadi dalam bidang perakaunan, bidang kemanusiaan yang lain kan, dia punya kerjayanya lebih meluas kan. Ya. Dan dalam bidang kejuruteraan ni agak terhad, ada satu ketika itu agak sukar bagi graduan-graduan ini nak mendapatkan pekerjaan. Okey. Tetapi sekarang ini kita lihat dalam pendidikan sekarang ni kita nakkan pelajar-pelajar ni tadi bagaimana dia dapat menyesuaikan diri dia dengan kerjaya, dengan ilmu-ilmu yang dia pelajari itu tadi. Dengan kita pelbagaikan dia punya disiplin itu tadi. Okey. Bukan mudah untuk menjadi seorang guru dulu maupun sekarang, mungkin lebih lagi, tapi tak adil dibandingkan begitu. Namun ketika saya membuat penyelidikan untuk malam ini, saya teringat walaupun tidak ada dalam Google, kata-kata bapa saya yang lama menjadi guru. Kali pertama beliau keluar maktab dan beliau diletakkan di sebuah sekolah yang begitu jauh di pedalamannya, di muara sebuah sungai di kawasan luar bandar. Dan beliau terpaksa hanya menyewa pangkin di belakang sebuah kedai. Orang utara tahu pangkin itu apa, macam bahagian kecil di belakang sebuah kedai untuk pergi ke sekolah itu setiap hari. Dan walaupun beliau mengambil kelas yang sudah pun agak maju, bukan tahun 1, tetapi beliau terpaksa gunakan analogi memancing. Dipotongnya kertas manila, diletakkan magnet dan dipancingkan dalam tong ataupun mungkin tong Milo rasa saya, untuk mendapat, kerana mereka belum mengenali huruf. Sekarang ini dengan cabaran teknologi dan sebagainya, jarak jurang yang ada di kalangan masyarakat itu juga pelbagai. Dan kita sedar perkara ini bila kita mahu bawa talian
capaian untuk era PKP atau PKPB, ada masih besar peratusan yang tidak ada capaian peranti dan juga internet. Jadi saya nak tanya kepada Bonda sekarang, bagaimana sebagai tokoh yang begitu hebat sekian lama memajukan pendidikan di negara kita, bagaimana kita nak lihat kepada keupayaan yang kita boleh bantu guru-guru kita untuk memastikan segala jurang ini boleh mereka lampaui. Kerana sekarang ada jurang teknologi, ada jurang ekonomi, ada jurang sosial dan pelbagai perkara lagi. Jadi lebih banyak rencah yang guru-guru sekarang perlu lihat dalam konteks itu. Bonda lakukan dulu di Sejati bagaimana dan apa yang cerita boleh ditarik keluar yang kita boleh jadikan iktibar? Okey. Bagi sebuah sekolah atau organisasi pembelajaran, jantungnya adalah guru. Guru berkualiti akan menghasilkan murid yang cemerlang. Oleh kerana itu, apabila saya menjadi guru besar, selama 24 tahun menjadi guru, saya selalu memberitahu pada diri ini, kalau aku jadi guru perikanan, ini yang ingin aku lakukan. Okay. Dan apabila jadi guru besar, ini yang akan saya lakukan. Jadi kita dah ada apa yang ingin dilakukan dan apa yang ingin dicapai dan bagaimanakah seorang guru merasa selesa untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan komitmen. Jadi masa saya menjawab jawatan guru besar di Sejati, saya memandang memberi keutamaan kepada guru. Supaya guru ini sentiasa dicabar mindanya dan menyentuh hatinya untuk to provoke their mind, to encourage from the heart, then only they give the hands. Jadi dalam ledakan globalisasi dan semakin mencabar, guru perlulah mengisi keperluan seiring dengan keperluan membangunkan anak-anak didik, iaitu bakal pembina negara bangsa yang berkualiti. Jadi saya mula mempunyai menjadi role model atau teladan urus kepada guru-guru. Sebab saya percaya a great teacher inspire. Jadi berpegang pada guru, saya sentiasa ingin jadikan diri saya guru kanan, guru besar yang boleh memberi inspirasi. Dan juga guru perlu jelas misi dan visi matlamat apa yang kita ingin capai di sekolah, di peringkat sekolah. Dan saya sentiasa memberitahu guru-guru saya bahawa kita boleh melakukan sesuatu perubahan apabila kita boleh mencabar sesuatu dan membuat sesuatu yang di luar kotak, berfikir dan bertindak untuk menjadikan sekolah menjadi tempat yang paling seronok untuk murid datang dan ibu bapa seronok untuk masuk ke sekolah untuk membantu. Iaitu mencabar proses yang sedia ada dengan membuat satu kejayaan yang dapat dilihat dan dirasai oleh ibu bapa di luar sana. Dan saya sentiasa mengalu-alukan ibu bapa untuk libat sama diri mereka di sekolah, kerana ibu bapa di sekolah, kalau Cik Kamaru fokus kepada SK Jalan 3, iaitu saya pernah ada murid seramai 1,600 orang dan 118 orang guru. Jadi bayangkan kalau 1,600 orang dikali 2 dengan ibu bapa, begitu ramainya warga sekolah saya. Dan saya seronok bila ramai-ramai memberi kerjasama, masuk ke sekolah, membantu dari segi kepakaran, apa sahaja yang boleh dari segi tenaga, wang ringgit, dan juga moral support untuk sama-sama membangunkan murid dalam sarana ibu bapa dan juga untuk dalam semua bidang di sekolah. Itulah seperti Cik Kamar kata, kerana itulah saya boleh membawa kejayaan dalam semua bidang. Iaitu dalam kalau kita seorang guru besar, kita kena tahu dan jelaslah standard kompetensi kepengetuaan kebangsaan Malaysia, iaitu 9 bidang. Apabila kita bersama-sama turun membimbing, mengajak dan juga membuat how our teachers can react to the situation, insya-Allah guru akan membuat yang terbaik. Tak cukup 10 jari, kaki lebih digunakan untuk membuktikan sesuatu. Apatah lagi, setiap kejayaan yang dicapai oleh sekolah, success story dikongsi beramai-ramai. Bukan saja kalangan guru, ibu bapa dan juga komuniti dan staf
bukan guru di sekolah. Bonda, bagilah satu contoh yang tak akan dapat dilupakan sampai bila-bila untuk memberikan kepada analogi tadi itu. Contohnya ya, saya ni memang mempunyai, kerana dilahirkan 2-3 orang kakak saya adalah guru. Okey. Ya. Jadi kalau kita lihat dulu dalam masyarakat, gurulah yang paling mulia dipandang tinggi dalam masyarakat. Bila kata anak guru itu, ramai yang berjaya sebab ibu bapanya guru. Jadi saya sentiasa ingatkan kepada guru saya, cikgu-cikgu, kita bekerja ikhlas dan hati. Dari awal saya menjadi guru, sebelum tinggal rumah, saya sentiasa berniat tugasku kerana Allah untuk dunia dan akhirat, membangunkan anak bangsa yang berguna dari awal sehinggalah saya bersara. InsyaAllah guru-guru juga akan, apa yang disemai akan dituai yang terbaik. Jadi apabila kita bercakap, tell and tell and tell, the telling space, guru itu hatinya terkesan bahawa kita jangan harap pembalasan semerta, tapi insya-Allah Allah akan balas atas keikhlasan kita menjalankan tugas dan amanah dalam membangunkan anak bangsa yang berkualiti. Ujah tu saya terima Bonda. Saya nak panjangkan pada Tuan Haji Amin. Tuan Haji, atas pengalaman bukan saja sebagai antara pengurusan tertinggi kementerian tetapi juga menerajui yayasan guru, bagaimana kita nak elokkan lagi, molekkan lagi keupayaan dan kebajikan guru-guru. Kerana kalau kita lihat di Amerika, di Eropah, ketika pandemik ini, mereka antara yang dulu juga keluar ke jalan-jalan dan mengadakan demonstrasi untuk menuntut sesuatu macam PPE ataupun topeng dan sebagainya. Tapi di Malaysia, pada pandangan Tuan Haji, bagaimana kita nak upayakan dan molekkan lagi kebajikan mereka? Kalau kita nakkan kualiti pendidikan kita berada di sekolah, maknanya pengajaran dan pembelajaran, murid kita dapat pendidikan yang baik. Yang pertama sekali ialah kebajikan guru itu kita mesti jaga. Dan kita nakkan guru-guru kita ni bila berada di sekolah mengajar, dia akan merasa seronok untuk mengajar. Bila dia seronok mengajar, maka murid juga akan turut sama seronok di dalam mengikuti pembelajaran dia itu tadi. Jadi antara tugas utama Yayasan Guru Malaysia ni tadi, selain daripada kita memartabatkan profesion keguruan, kita menjaga kebajikan guru-guru ini tadi. Kebajikan ini maksudnya ada aspek-aspek yang mana kadang-kadang kita lihat guru-guru kita ini dia bekerja tidak mengira masa. Tidak mengira masa, kadang-kadang di sebelah di sebelah petang, hujung minggu, dia membawa murid-muridnya melaksanakan aktiviti-aktiviti co-curriculum. Jadi bila melaksanakan aktiviti co-curriculum, dia kadang-kadang ada insiden-insiden di mana kemalangan berlaku kepada guru-guru kita ni tadi. Dia membawa kenderaan dia sendiri, kan? Kemudian berlakulah. Jadi kebajikan mereka itu melalui Yayasan Guru Malaysia ni, kita akan membantu guru-guru yang terutama sekali yang menjadi ahli kepada Yayasan Guru Malaysia ini tadi. Selain daripada itu, menjaga kebajikan, kadang-kadang oleh kerana ekspektasi seperti saya katakan tadi, ekspektasi ibu bapa sangat tinggi terhadap pencapaian akademik anak-anak mereka. Kadang-kadang ada ketikanya guru pun akan merasa tertekan. Walhal guru tahu bahawa pencapaian pasal setiap anak murid ini dia ada mempunyai kepelbagaian pencapaian. Dia tahu di mana sepatutnya pencapaian anak-anak itu mengikut peringkat. Tetapi apabila kadang-kadang dihasak oleh ibu bapa yang nakkan pencapaian tinggi, kadang-kadang berlakulah salah faham antara guru dan juga ibu bapa. Sampai peringkat ada yang ibu bapa menyaman guru-guru. Kadang-kadang memang mak kita guru ni pun kadang-kadang dia manusia, kadang-kadang dia terlepas terpukul murid dan sebagainya, dan ibu bapa tidak puas hati. Walhal niat guru itu baik, dia nakkan murid itu tadi berjaya, kan? Jadi pelakulah. Jadi Yayasan Guru akan membantu guru yang berkenaan ini dengan menyediakan peguam
untuk membela guru ni kalau sekiranya guru itu dihadapkan ke mahkamah oleh ibu bapa yang tak puas hati. Okey. Tuan Haji Amin, lain kali datang ke studio ya bila dah habis era pandemik dan perintah kawalan pergerakan ini, kita akan kongsi lebih banyak masa. Cuma malam ni saya nak beri peluang, mungkin dalam 30 saat ke 1 minit, berikanlah penghargaan atau ucapan terima kasih kepada siapa jua di Malaysia atau di mana jua di udara pada ketika ini. Teruskan. Baik, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga jawatan kuasa yang berkenaan lah dengan pemilihan tokoh guru ni tadi. Pertamanya kerana telah memilih saya sebagai tokoh kepimpinan pendidikan kebangsaan bagi tahun 2020. Yang mana anugerah ini merupakan satu penghargaan buat diri saya juga sebagai seorang guru, dan ia merupakan satu satu pengiktirafan yang begitu tinggi terhadap pencapaian kerjaya pendidikan dalam bidang pendidikan di negara ini. Okey. Jadi dengan adanya penganugerahan seperti ini, ianya akan mendorong diri saya untuk terus menambah bakti dalam bidang pendidikan, khususnya dalam bidang kepimpinan pendidikan. Okey. Bonda ataupun Puan Nurhaini, silakan. Ya. Saya juga ingin mengucapkan penghargaan terima kasih kepada semua pihak di Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan juga PPD Ulangat yang telah membawa saya sehinggalah dinobatkan sebagai tokoh guru kebangsaan pada tahun 2020. Dan juga saya ingin dijadikan inspirasi kepada guru-guru di luar sana bahawa kerja guru adalah mulia dan kita melahirkan anak-anak yang menjadi konglomerat, teknokrat, pemimpin, pentadbir dan di negara kita yang kerana gurulah mereka menjadi insan yang berguna di masyarakat dalam negara. Saya tutupkan diskusi malam ini dengan memberi penghargaan kepada semua guru. Bagi saya, semua guru yang mahu membantu anak bangsa adalah tokoh dan mereka seperti kata Zakbar, perangai bergantung pada diri sendiri. Dan saya ambil kata-kata tokoh guru kali ini 2020, Bonda ataupun Puan Nurhaini, janganlah kita mengikut denai yang sedia ada. Sebaliknya, pergilah merintis denai yang baharu agar jejak yang kita tinggalkan itu diikuti oleh orang lain. Sekian, selamat malam, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi.